guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan dengan video ini, pastikan Anda subscribe dan juga tekan butang lonceng Aki Channel. Kita nantikan selepas ini. Semalam Dr. Mahathir mencabar bersatu untuk memecatnya. Dia tidak endah titah yang di-Pertuan Agong di Parlimen baru-baru ini supaya tidak membawa rakyat dan negara ke kancah kemelut politik. Semalam juga terdapat ura-ura bahawa terdapat 3 orang ahli Parlimen Bersatu akan melompat ke kem Dr. Mahathir dan meninggalkan Perikatan Nasional PN. Ura-ura ahli Parlimen Bersatu lompat kem ini sangat kuat sehingga Jabatan Perdana Menteri terpaksa mengeluarkan surat rasmi menafikan perkara tersebut. Sekiranya 3 ahli parlimen ini benar-benar melompat kem, maka kerajaan PN yang berusia 3 bulan ini akan tumbang kerana kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Dan kejatuhan kerajaan akibat ahli parlimen melompat parti ini akan menjadi kali kedua dalam 3 bulan. Dan pertukaran kerajaan dalam tempoh yang singkat ini dijangka akan berlaku lagi dan tidak akan berhenti sehinggalah pilihan raya umum yang ke-15. Ini terjadi sebab kedua-dua gabungan politik itu, PH tidak akan mempunyai majoriti yang mencukupi untuk membentuk kerajaan yang stabil. Mereka kini boleh membentuk kerajaan dengan hanya 1 atau 2 majoriti tipis sahaja dengan cara ahli parlimen melompat parti. Setiap kali selepas semua jawatan kabinet dan GLC diisi dan dilantik, pergolakan tentunya akan berlaku lagi. Sebab jawatan-jawatan ini adalah terhad dan tidak cukup untuk semua orang. Oleh itu pasti akan ada ahli parlimen yang tidak berpuas hati dengan pembahagian jawatan tersebut. Sesiapa yang dilantik menjadi timbalan menteri akan dijanji jawatan menteri jika melompat parti ke parti lawan. Begitu juga pengurusi-pengurusi JLC yang dilantik akan ditawar menjadi menteri atau timbalan menteri oleh pihak lawan jika melompat parti. Yang diperlukan hanyalah 1-2 sahaja ahli parlimen melompat untuk menjatuhkan kerajaan. Sementara itu, kerajaan tidak akan stabil dengan pertukaran Perdana Menteri dan anggota kabinet berlaku setiap beberapa bulan disertai dengan pergolakan politik di antara pertukaran kerajaan tersebut. Jika politik dan kerajaan tidak stabil seperti di atas, keadaan ekonomi dan sosial rakyat akan menjadi lebih teruk dan terjejas kerana ahli-ahli politik dan anggota pentadbiran kerajaan terutamanya menteri-menteri sibuk berpolitik untuk mengekalkan kuasa dan tidak ada masa untuk mentadbir dan membuat dasar untuk rakyat dan negara. Sebab itu untuk meleraikan kemelut politik yang berpanjangan dan menstabilkan semula kerajaan dan politik negara, maka pilihan raya umum yang baru perlu dibuat untuk mendapatkan mandat rakyat bagi memilih ahli-ahli parlimen untuk membentuk kerajaan yang baru dan lebih stabil. Oleh itu sekiranya kerajaan hilang majoriti di Dewan Rakyat, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada pilihan lain selain membubarkan parlimen. Ahli-ahli politik seperti Ambiga, Khalid Samad dan ramai lagi telah menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju jika parlimen dibubar untuk pilihan raya. Alasan mereka adalah kos pilihan raya yang tinggi. Namun sebenarnya alasan ini bukanlah alasan yang kuat. Ini kerana mahu atau tidak, pilihan raya umum tetap perlu diadakan dan kos ini tetap perlu dibelanjakan sama ada sekarang atau 3 tahun lagi, bila mana kos ini akan meningkat berbanding sekarang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga boleh mencadangkan dan melaksanakan langkah-langkah penjimatan dan mengurangkan kos ini. Kos kerugian akibat ketidakstabilan politik adalah jauh lebih tinggi apabila negara tidak ditadbir dengan betul kerana menteri-menteri sibuk berpolitik dan pelabur akan menjauhkan diri. Kos moral dan kewangan akibat merasuah ahli politik untuk melompat parti juga boleh dielakkan atau dikurangkan sekiranya politik lebih stabil berbanding sedia ada dengan pilihan raya dengan mandat yang baru. Sebenarnya PH takut kehilangan banyak kerusi jika pilihan raya diadakan semula. Minggu depan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan tamat atau dilonggarkan lagi, kita tidak pasti. Tetapi banyak kedai-kedai dan aktiviti perniagaan telah dibuka semula. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan, kadar jangkitan COVID-19 di Malaysia adalah dalam trend menurun dan terkawal. Aktiviti kehidupan akan kembali seperti normal walaupun dengan beberapa perubahan cara hidup iaitu penjarakan sosial dan tidak bersalam dan sebagainya. Setelah 3 bulan PKP, ahli-ahli politik terutamanya pembangkang akan kembali giat berpolitik untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Pilihan raya kecil juga akan diadakan di Chini dan mungkin juga akan diadakan di Rawang.
Sekiranya Parlimen dibubar, mengikut Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya umum perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tempoh pembubaran. Ini bermakna dalam tempoh 60 hari Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu menyediakan SOP norma baru untuk pilihan raya umum semasa atau selepas PKP. Pilihan raya kecil kini pada bulan hadapan boleh dijadikan model lapangan untuk penambahbaikan SOP bagi pilihan raya yang lebih besar. Dalam tempoh pembubaran ini juga, Perdana Menteri dan Kabinet sedia ada akan menjadi kerajaan interim atau caretaker seperti biasa sebelum kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya. Sekiranya keadaan tidak mengizinkan di mana wabak COVID-19 menular semula di akhir tempoh 60 hari tersebut, maka tempoh tersebut boleh dilanjutkan dengan pengisytiharan darurat untuk menangguhkan pilihan raya. Namun pengisytiharan darurat ini adalah pilihan terakhir hanya jika wabak COVID-19 menjadi semakin teruk dan membahayakan rakyat dan negara untuk memanggil pilihan raya selepas tempoh 60 hari tersebut. Mahu atau tidak mahu, bersedia atau tidak, melihat keadaan politik semasa kini, semua perlu bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya umum ke-15 pada tahun ini. Nukilan daripada Isham Jalil, 30 Mei 2020. Okey guys, itu sahaja sedikit sebanyak berkenaan dengan politik semasa hari ini di Malaysia. Dan nantikan video selanjutnya daripada Aki Channel. Assalamualaikum.